Kita terus masuk ke dalam topik kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim wa sahbihi wa man wala. Kita mulakan majlis dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada kaitannya dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad adalah bashar, manusia biasa seperti kita yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan salam dan selawat kepada baginda, kepada ahli keluarga baginda, sahabat baginda, para tabi'in dan sekalian mereka yang mengikut jejak langkah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke akhir zaman. Saya mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keikhlasan, diberikan keteguhan, diberikan hidayah, panduan taufiknya. Saya mohon pada Allah Subhanahu wa taala bagi yang mendengar juga sama. Saya berusaha untuk mengkritik dengan seikhlas yang mungkin, dan saya mohon yang mendengar sama ada yang bersetuju ataupun tidak, bersetujulah dan sangkallah dengan ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati sesi ini insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya terpanggil untuk adakan sesi live ini selepas saya menyaksikan sebuah ceramah yang disampaikan oleh Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani di Aceh kalau tidak silap saya. Video tersebut telah dimuat naik di YouTube hampir 8 bulan lalu. Okey, 8 bulan lalu. Dan dalam ceramah tersebut beliau sebenarnya memperkenalkan ataupun menjelaskan berkenaan dengan teori Al-Insan Al-Kamil, okay, yang sebenarnya telah dibawa oleh orang-orang seperti Al-Hallaj, oleh Ibn Arabi, tapi mungkin dengan istilah yang berbeza. Yang mempopularkan istilah Al-Insan Al-Kamil adalah Abdul Karim Al-Jili. Okay? Abdul Karim Al-Jili. Sebahagian orang menamakan dia sebagai Abdul Karim Al-Jailani. Jangan keliru antara dia dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Okay. Sebab Jili dengan Jailani itu, kalau tak silap saya, nama tempat yang sama. Cuma cara sebutan dia kadang-kadang dipanggil Jili, kadang-kadang dipanggil Jailani. Okay. So, orang yang mempopularkan konsep Al-Insan Al-Kamil ini adalah Abdul Karim Al-Jili. Bahkan beliau menulis satu kitab dengan tajuk yang sama. Okay. Tapi bukan bermakna beliau pengasas teori ini. Tidak. Teori ini, tadi saya sebut Al-Hallaj, tadi saya sebut Ibn Arabi. Tapi sebenarnya pun bukan Al-Hallaj, bukan Ibn Arabi pun. Dia sebelum tu. Okay. Sebelum tu sudah ada. Nanti saya jelaskan. Adakah ni soalan Syafiq Zainal ni kenalah dengan apa yang nak saya sampaikan? Memang betul dia sudah ada sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Insya-Allah. Okey. Dalam penyampaian tersebut, Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani membawa satu tafsiran yang bukan tafsiran dia, tetapi tafsiran Abdul Karim Al-Jili yang boleh kita baca dan boleh kita dapati di dalam kitabnya Al-Insan Al-Kamil. Okey, di dalam Al-Insan Al-Kamil ada dalam bab kedua berkenaan al-ismu mutlaqan. Okey, di mana Abdul Karim Al-Jili sedang membincangkan tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Dia pecahkan alif maksudnya apa, lam maksudnya apa, lam kedua maksudnya apa, kemudian ada mad Allah, kemudian ha. Okey, dalam dia menjelaskan hak itu apa, di sini dia membawa suratul Ikhlas. Dia membawa suratul Ikhlas, yang mana bukan pada pandangan saya, sebab orang-orang yang tidak setuju dengan kritikan yang saya bawa ini, mereka melihat kepada saya. Di situ kesilapan besar mereka. Mereka lupa dan mereka tidak sedar bahawa tafsiran sebenar suratul Ikhlas itu sudah ada ijma' daripada dulu sampai ke hari ini.
okey, ijma' sahabah, okey, ijma' tabi'in, ijma' tabi'in, ijma' ulama-ulama selepas itu hinggalah ke zaman kita ini. Ijma' itu tidak pernah terganggu. Apa ijma' itu? Ijma' itu adalah qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, qul, katakanlah wahai Muhammad, qul huwa di situ merujuk kepada Allah, huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang esa. Ini tafsiran mainstream, ini tafsiran majoriti, bukan majoriti, semua tanpa pengecualian, bahawa huwa di situ merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut, kita sentuh sikit bab i'rab nanti selepas ini. Ini fahaman, bukan fahaman saya. Okey, dan suratul Ikhlas adalah surah yang sebenarnya ayat dan surah yang paling qat'i sekali. Qat'i ini maksud dia apa? Jelas tuntas. Orang alim faham, orang awam pun faham juga. Orang yang bukan Islam pun faham juga. Okey? Tetapi Syekh Abdul Karim Al-Jili, okey, membawa satu tafsiran yang bukan sahaja melanggar ijma' para sahabat, melanggar ijma' tabi'in, melanggar ijma' tabi'in, melanggar ijma' ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah wal Hanabilah wa Ahlul Hadis. Bukan sekadar melanggar akidah, dia melanggar tata bahasa, melanggar nahwu, melanggar siyaqul jumlah, melanggar sabab nuzul, dan melanggar usul tafsir itu sendiri. Okey. Tetapi kalau anda tetap ingin menunjukkan kepada saya siapa Nodros, dan siapa Abdul Karim Al-Jili, kalau kamu terus nak bermain dengan permainan itu, saya tidak boleh halang. Tetapi saya ulang sekali lagi, pendirian yang saya bawa ini adalah pendirian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey? So if you are going against this, you're not going against me. Kalau kamu nak langgar tafsiran ini, kamu bukan melanggar saya, Nur Derus yang tak ada apa-apa ini. Kamu melanggar ijma' para sahabat, ijma' tabi'in, ijma' tabi'in, ijma' semua ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya bukan bersama dengan golongan minoriti, ya. Pegangan saya ini bersama dengan majoriti. Bukan majoriti, kulluhum. So anda-anda yang cuba nak membawa tafsiran-tafsiran seperti ini, you have to be careful. Anda harus berhati-hati. Berhati-hati kerana anda akan dipersoalkan. Ramai yang mendengar. Bahkan ada yang menerima. Bahkan dalam penyampaian tersebut kita boleh dengar sahutan-sahutan daripada orang-orang yang hadir. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa yang beliau katakan dalam kitab? Kita baca teks dia. Syekh Nawawi tidak bawa teks dia, saya bawakan teks dia. Al-harful khamis min hadzal ism, huruf yang kelima daripada nama Allah itu, iaitu ha, wal ha, fahuwa isyaratun ila huwiyatil haqq. Itu mengisyaratkan atau menunjukkan kepada kediaan al-haq. Okey, saya kena jelaskan beberapa istilah dekat sini. Okey. Isu hakikat Muhammadiyah ini, dia sangat-sangat berkait dengan wahdatul wujud. Dia bukan sangat berkait, dia memang sebenarnya di bawah sistem wahdatul wujud itu sendiri. Okey? So you nak faham statement dia ini, you kena faham rangka wahdatul wujud. You tak faham wahdatul wujud, you tak faham martabat kewujudan yang orang Melayu panggil sebagai martabat 7, Ibn Arabi guna martabat 3, Al-Jili guna martabat 40. Okey, you tak faham tu, you akan susah untuk faham apa yang dia nak bicarakan ni sebenarnya. Apa maksud hak bagi dia? Apa maksud khalq bagi dia? Saya dah buat pembentangan berkenaan dengan wahdatul wujud ini bawa oleh Ibn Arabi. Sebenarnya jelas. Okey, it is very clear sebenarnya. Saya rasa kalau dia hidup lagi, dia akan kata
It's very clear sebenarnya. Apa hang ni menyusah-nyusahkan? Kan? Dia dah buatkan sejelas-jelasnya. Saya tak tahu macam mana Ibn Arabi nak jelaskan lagi sebenarnya. He is very frank of his aqidah. Okay? Dia sudah sangat berterus terang. Tapi orang yang tak boleh terima hakikat tu, dia main pusing sana, main pusing sini. Okay? Baik. Dalam teori wahdatul wujud ini, mereka mengatakan bahawa yang wujud hanya satu sahaja. Okay? Dia tak sebut perkataan Tuhan lagi tau. Rob ke ilah ke datang kemudian. Itu martabat kemudian. Wujud. Okay? Hanya ada satu sahaja. Tetapi wujud ini, dengar baik-baik. Wujud ini ada dua sisi. Macam koin yang ada dua wajah. Okay? Shilling ni ada dua wajah. Wujud ini ada dua sisi. Satu sisi al-haqq dan lagi satu sisi al-khalq. Okey. Al-haq ini okey, merujuk kepada sudah tentu Allah Subhanahu wa taala. Okey. Tetapi Allah pada martabat al-haq. Saya tak perlu pergi dengan lebih detail di situ. Saya dah jelaskan dalam video-video saya sebelum ini bahawa istilah al-haq itu dia tidak sama dengan istilah apa yang mereka panggil sebagai al-ama. Okey, Tuhan pada dataran, pada waktu dia tidak bersifat, dia tidak bernama. Okey, tidak boleh diisyaratkan pun. Okey, al-haq ni dah jadi dataran yang kemudian. Okey, jadi yang wujud hanya satu, dan satu itu ada dua sisi. Satu sisi ketuhanan, kalau saya boleh permudahkan bahasa, yang satu sisi ketuhanan, yang satu sisi al-khalq. Tadi al-haq, ini al-khalq. Satu sisi Tuhan, satu sisi makhluk. Tetapi dua ini sebenarnya hanyalah dua sisi daripada kewujudan yang satu. Okey? Saya harap jelas benda ni. Jadi bila dia gunakan istilah al-haq ini, insya-Allah kita boleh faham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tak baca komen dulu saya habiskan dulu. Tengok. Fahuwa isyaratun. Ha itu isyaratun ila huwiyatil khalq. Huwiyatil haq. Kedirian al-haq itu, Tuhan itu sendiri. Ha hu. Alladhi huwa ainul insan. Okey, saya nak kasih disclaimer. Bagi yang tak faham apa benda saya bercakap ni, tolong tutup, buat benda lain. Okey, pergi baca Quran lebih baik. Video yang saya buat ni ditujukan kepada mereka-mereka yang tahu latar belakang, tahu cerita, pucuk pangkal cerita ini, apa sebab saya buat FB Live. Bagi yang tak tahu, yang tiba-tiba buka FB Live saya sekarang ni, ingat nak dengar saya berceramah, saya minta tutup ataupun tukar ataupun pergi buat benda lain yang lebih bermanfaat. Okey? Apa yang saya nak sampaikan ini bukan untuk semua orang. Okey, tetapi saya tak boleh tahan. Saya tak boleh kata wajib awak tutup. Okey, cuma saya kena ingatkan benda tu. Dia ada latar belakang. Dia ada rentetan kisah dan cerita dan kejadian dan event. Okey, sebab tu saya buat video ini. Video ni bukan untuk orang yang nak belajar Islam ABC. Video ni bukan untuk orang yang nak baru belajar rukun iman, rukun Islam, bukan. Kalau anda dalam kategori tersebut, jangan teruskan. Okey? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, video sangkut-sangkut tak saya nak tanya? Saya nak tanya video sangkut-sangkut tak? Sila beri respon. Kalau tak sangkut, teruskan. Dia terputus kejap tadi. Assalamualaikum, sila beri feedback. Video terputus-putus ataupun tidak, jelas ataupun tidak, sebab tengah hujan sekarang ni. Clear Okey, terima kasih. Tak sangkut. Baik. Terima kasih. Baik. Jadi al-haq di sini merujuk kepada sisi yang pertama itu. Merujuk kepada yang pertama. Assalamualaikum. Okey, harap bersabar sebab tengah hujan kat sini. Tak ada masalah kalau tersangat sangkut, jangan bimbang, boleh tengok balik nanti dan saya akan upload nanti dekat YouTube insya-Allah.
Ya, memang hujan, ya. Okey. Kita minta kepada Allah, Allah permudahkan urusan kita supaya dapat sampai hajat untuk dijelaskan perkara ini. Okey, saya rasa sudah jelas kembali. Terima kasih. Kita teruskan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi al-haq itu merujuk kepada ainul insan. Ibn Arabi kata insan ni bermaksud mata hitam manusia. Mata hitam di mana dengannya kita melihat dunia. Jadi makam manusia di sisi al-haq itu adalah seperti mata ini, pupil, the black of the eye ni. Yang mana dengan manusia itu Allah mengenal dirinya sendiri. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala melalui al-insan tu saya ulang kembali, al-insan, mata hitam tu al-insan, melalui al-insan itu Tuhan mengenal dirinya. Awak biasa dengar siapa kenal diri kenal Tuhan, betul tak? Tapi kalau awak baca kitab-kitab mereka, Tuhan juga mengenal diri dia melalui kita. Hanya dengan kita Tuhan dapat kenal diri dia. Dan kita kenal diri melalui Tuhan. Dia saling menjadi cermin kepada satu sama lain. Jadi Abdul Karim Al-Jili kata huwa ainul insan. Qala Allah Ta'ala Qul ya Muhammad. Sekejap cadang. Qul. Katakan, ini tafsiran Al-Jili Qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, huwa, qul huwa Allah, huwa ay al-insan. Dia merujuk kepada al-insan. Huwa di situ merujuk kepada insan. Tapi tafsiran sepanjang sejarah Islam, huwa di situ merujuk kepada Allah. Kerana apa? Kerana ada sebab nuzul kepada surah Al-Ikhlas ini. Sebab nuzul dia adalah golongan Yahudi datang kepada Nabi SAW, mencabar Nabi dengan soalan-soalan yang bukan-bukan tentang Allah. Kan, kalau Allah cipta, siapa cipta Allah? Sampai Nabi diriwayatkan Nabi marah. Sehinggalah Jibril turun bawa suratul Ikhlas ini. Jadi qul, katakan Muhammad, huwa merujuk kepada Allah kerana dia adalah kesinambungan kepada sebab nuzul itu. Saudara Al-Faqir Hakimi Al-Kalantani ini saya tak pasti dia datang nak belajar ataupun tidak. Saya rasa bagi dia tidak boleh belajar, dia tak dapat belajar apa-apa daripada saya. Jadi apa yang beliau buat sekarang ini adalah beliau bertanya soalan-soalan retorik. Takkan ulama itu sesat? Takkan ulama ni sesat? Takkan ulama itu sesat? Saya nak ingatkan Al-Faqir Hakimi Al-Kalantani Position yang saya pegang ini adalah position ulama-ulama yang lebih ramai dan lebih besar daripada ulama-ulama yang anda senaraikan ini. Mungkin anda tak kenal. Itu mungkin kekurangan diri anda, tapi saya minta anda buat muhasabah. There are many things that you do not know. Ada banyak perkara yang anda tidak tahu. Kalau anda ingin menjawab secara ilmiah, saya jemput. Silakan, bentangkan hujah-hujah anda. Kalau anda ada orang-orang yang mungkin boleh berdebat, mungkin anda sendiri tak tahu, tak ada kemampuan, hubungkan saya dengan orang-orang yang bersedia untuk mempertahan tafsiran Abdul Karim Al-Jili ini. Baik? Anda boleh teruskan buat strategi tersebut, tetapi saya nak beritahu, itu strategi golongan yang telah kalah. Golongan yang ada hujah, dia akan terus menjawab dengan hujah ilmiah. Ini nasihat saya kepada dia. Saya tak boleh ignore. Sebab dia juga adalah tetamu saya. Dia adalah tetamu saya. Saya bukan ahli tasawuf, tetapi saya merujuk kepada ahli yang lebih ahli daripada ahli-ahli yang anda ahlikan itu. Yang anda senaraikan itu. Jadi jangan tengok saya. Jangan tengok saya. Saya bawa hujah para ulama muktabar. Baik. Ini apa kita kata, ini kita menghormati tetamu. Cukup saya sampaikan poin tersebut kepada anda. Anda dipersilakan untuk terus hadir di dalam ini. Jadi huwa dekat sini bagi Abdul Karim Al-Jili merujuk kepada insan, dan insan yang dimaksudkan adalah al-insan al-kamil. Al-insan al-kamil. Konsep insan kamil ni saya akan jelaskan dengan lebih terperinci nanti. Al-insan al-kamil. Jadi dia nak kata bahawa huwa di situ adalah insan al-kamil, dan insan al-kamil dialah Allah yang esa. Dialah Allah yang esa. Dan kemudian Abdul Karim Al-Jili menjelaskan menarik selepas tu apa dia cakap.
Tak boleh nak defend sebenarnya, tak boleh nak pertahankan. Mereka yang pertahan hanya pertahan dengan sentimen sahaja. Okey, mereka takkan mampu untuk bertahan secara keilmuan. Siapa pun, saya ulang lagi sekali. Okey. Faha'ul isyarah fi huwa raji'un ila fa'il qul wa huwa anta. Nampak jelas dia kata kat sini. Lafaz isyarah huwa tadi tu, isim isyarah tu, raji' ila fa'il, rujuk kepada fa'il dalam qul. Bagi siapa yang belajar bahasa Arab buat tahu. Qul ni perintah. Okey, katakanlah. Maksud dia qul anta. Ada dhamir mukhatab yang mustatir. Qul anta sebenarnya, macam uktub anta. Salli anta. Okey, jadi ada dhamir yang tersembunyi. Jadi dia nak kata bahawa huwa itu merujuk kepada dhamir yang tersembunyi itu. Okey, huwa merujuk kepada dhamir mukhatab yang mustatir itu. Huwa merujuk kepada anta. Sekarang ni huwa dia jadi anta. Okey, so maksud dia qul anta ya Muhammad Allahu ahad. Ini apa cerita ni? Nampak tak halus permainan mereka? Okey, sangat halus. Mereka bermula dengan ini zauqi. Ini tahap tinggi. Orang awam yang jahil, ya saya tak tahu, saya tak faham. Kan, bila orang dah percaya dengan keilmuan mereka, mulalah mereka buat apa? Mulalah mereka tarik kapet. Hancurkan foundations of Islam. Orang-orang macam ni dah percaya kita. Okey, let's masuk jarum apa? Allahu Ahad tu merujuk kepada hakikat Muhammadiyah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebab tu dalam posting-posting saya sebelum ini, berbulan bahkan bertahun lepas, saya banyak mengulang bahayanya konsep hakikat Muhammadiyah ini. Saya dulu orang yang menyanyi lagu Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Dan jujur saya kata, pada waktu itu saya tidak mencari, mengkaji, cuba untuk memahami. Dan jangan terkejut, sebenarnya orang-orang yang mengajarkan benda-benda ni pun, mereka kadang-kadang pun tak faham benda pun. Okay, dia hanya depan orang saja. Dia bercakap benda tu, orang awam tak tahu. Orang awam, dia faham lah. Dia cakap mesti dia faham. Tidak semestinya, wahai saudara-saudari sekalian. Okey, tidak semestinya. Dan tak ramai di kalangan mereka yang tahu sebenarnya konsep hakikat Muhammadiyah ini sudah ada sejarahnya sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Mereka tak tahu benda ni. Mereka hanya mengikut syekh aku kata, ulama aku kata, ustaz aku kata. Kan, ustaz aku kata pula ini pandangan majoriti. Habislah. Dia tak boleh nak periksa. Kan, dia tidak boleh nak cek. Dia tak tahu. Jadi dia ikutlah. Dia ikut saja. Okey, tapi orang awam kita tak boleh nak kata bersalah sepenuhnya. Yang salah orang-orang yang duk mengajar ni. Yang duk mengajar ni mereka bersalah. Okay? This is not a small matter. This is not a joke. Ini berkenaan dengan akidah. La tattabi'anna sanana man kana qablakum. Nabi dah kata dah, kamu akan ikut jejak langkah mereka-mereka yang terdahulu sebelum kamu. Sehinggalah bila mereka masuk pada juhra dabbin, juhra dabbin. Ya, selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal. Sehingga mereka masuk lubang biawak sekalipun kamu akan ikut. Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa tu yang kami akan ikut? Adakah Yahudi dan Nasrani? Nabi pun jawab, faman, siapa lagi? Okey. Dan saya nak beritahu, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, dan orang-orang Kristian itu mengatakan bahawa Isa adalah anak Allah, dan orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Betul tak? Isa anak Allah, Uzair anak Allah. Kemudian apa Allah cakap lepas tu? Yudahiuna qaulal lazina kafaru min qablihim. Golongan Kristian dan golongan Yahudi yang mengatakan bahawa Isa anak Tuhan, Uzair anak Tuhan, mereka pun sebenarnya hanya mengikut buta golongan kufar yang datang sebelum mereka. Ini nak menunjukkan bahawa konsep ataupun teori yang membawa kepada manusia, tak kira Kristian ke, tak kira Yahudi ke, tak kira Muslim ke, sampai menuhankan nabi-nabi mereka, adalah yudahiuna. Mereka mengikut, menurut teori-teori yang datang, yang dibawa oleh orang kafir sebelum itu. Nanti saya akan jelaskan apa teori itu. Dia sebenarnya sama sebenarnya. Teori yang sama digunakan untuk menuhankan Nabi Isa. Teori yang sama digunakan untuk menuhankan Uzair. Dan teori yang sama juga
Okey, digunakan oleh mereka-mereka yang berusaha untuk memasukkan akidah ta'lih an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga menggunakan teori yang sama. Saya akan jelaskan selepas ini. Jadi saya rasa jelas, okey, saya rasa jelas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tengok tafsir para ulama, kita ambil satu contohlah, Ibnu Ashur. Ibnu Ashur mengatakan bahawa huwa dalam qul huwallahu ahad tu, huwa dekat situ merujuk ada dua kemungkinan. Okey, satu dia adalah kalau kita rujuk kepada tafsir dia, dhamirus sya'n li ifadati al-ihtimam bil jumlati allati ba'dah. Huwa dekat sini adalah apa kata pembangkit pemberi penekanan, pemberi penekanan. Sebab kalau dari segi jumlah bahasa Arab, qul Allahu ahad tu dah cukup sebenarnya. Qul Allahu ahad. Tapi ditambah huwa dekat situ, bagi pandangan Ibnu Ashur bermaksud lil ihtimam, okey, untuk memberikan penekanan. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, atau tafsiran yang kedua, minta maaf, bukan kemungkinan, tafsiran yang kedua, huwa di situ merujuk kepada Ar-Rabb, sebab dia berkesinambungan daripada soalan Yahudi berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi huwa di situ jelas merujuk kepada Rabb, merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan merujuk kepada dhamir mukhatab mustatir yang ada dalam qul itu. Ini salah dari segi nahwu, salah dari segi bahasa Arab. Saya cabar tanyalah mana-mana ulama bahasa Arab, bahkan ulama-ulama tafsir yang mu'tabar, minta mereka untuk hakimi tafsiran Abdul Karim Al-Jili ini. Dia minta mereka buat penjelasan, tulis, kalau mereka nak bertahan lah. Okay? Saya yakin tidak ada yang berani akan bertahan. Tak ada yang berani untuk bertahan. They will not have the guts to defend it. No matter who you are. No matter who you are. Tak kira siapa anda. Kalau anda tetap ingin bertahan, saya nak beritahu, anda mengambil risiko yang besar. Okay? Anda mengambil risiko yang sangat besar. Pertama sekali, anda telah mengkaburkan ayat yang qat'i. Anda berusaha untuk mengkaburkan ayat yang qat'i, seqat'i-qat'inya. Kalau qul huwallahu ahad itu tak jelas, orang awam yang faham ni semua tak betul, okay? Ulama zahir ni semua tak betul, kefahaman sahabat semua tak betul, maka apakah keyakinan yang kita ada bahawa maksud la ilaha illallah itu juga seperti yang kita faham? Silap-silap makna terbalik. Habis, seluruh agama akan roboh, seluruh agama akan hancur. Ini permainan licik mereka. Okay? Saya ulang lagi, saya beri amaran. Okay? You boleh cuba nak bertahan, tapi ingat risikonya besar. Okay? Kita semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Siapa yang berani berdiri depan Allah Subhanahu Wa Taala dan kata bahawa qul huwallah ni merujuk kepada hakikat Muhammadiyah, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, siapa yang berani? Okay? Jangan main-main. Don't play with the fire of hell. Jangan. Okay? Kita sambung. Dia tak habis lagi tu. Okey. Huwa raji'un ila fa'il qul wa huwa anta. Okey. Fa'il qul tu anta lah. Wa illa fala yajuzu i'adatu ad-dhamir ila ghairi madhkur. Ini dia bawa satu dakwaan yang sangat salah. Okey. Saya tak kisah dia siapa. I don't care who you are. Abdul Karim Al-Jili ke, siapa ke, Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani ke, salah tetap salah. Okey. Seperti mana saya boleh salah, mereka juga boleh salah. Dan ini kesalahan yang amat nyata. Dakwaan Abdul Karim Al-Jili di sini adalah wa illa fala yajuzu i'adatu ad-dhamir ila ghairi madhkur. Kerana dia kata tak boleh sebenarnya untuk membalikkan dhamir kepada sesuatu yang tidak disebut. Okey? Tak boleh dirujukkan kepada sesuatu yang tidak disebut. Sebab dia kata macam ni. Qul huwallahu ahad. Huwa dekat situ, kalau merujuk kepada Allah tak boleh, sebab lafaz Allah tak ada sebelum tu. Okey, tak ada lafaz Allah. Jadi dia kata tak boleh nak balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mesti ada mazkur. Okey. Tapi masalah dia, lafaz qul itu pun sebenarnya dia mukhatab mustatir, dia tidak mazkur, tidak disebut. Jadi dia kata huwa dekat situ mesti merujuk kepada sesuatu yang sebelum. Sesuatu yang sebelum itu adalah anta. Qul anta, katakanlah kamu wahai Muhammad,
Allahu ahad, kamulah Allah yang esa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita sambung. Uqimal mukhatabu huna maqam al-ghaib iltifatan bayaniyan isyarah ila anna al-mukhatab bihadha laysa nasl hadir wahdahu. Tengok dia jelaskan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dia kata uqimal mukhatab, dhamir mukhatab dalam qul itu, anta itu menjadi uqima, maksud dia digantikan dengan huwa, okey, digantikan dengan huwa itu kerana ada isyarat. Isyaratnya apa? Ila anna al-mukhatab bihadha laisa nafsul hadir wahdahu, menunjukkan bahawa yang dibicarakan dengannya itu, iaitu Nabi Muhammad SAW, bukan ditujukan kepada dia seorang saja. Maksudnya al-insan itu bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi termasuklah semua yang pernah diserap ataupun yang mana al-haqiqah al-Muhammadiyah pernah masuk ke dalamnya ataupun melaluinya. Sebab teori dia orang ni, al-haqiqah al-Muhammadiyah ini dah ada sebelum jasad Nabi Muhammad ada. Dia ada dalam Nabi Adam, dia ada dalam semua nabi-nabi. Okey, itu hakikat Muhammadiyah. Tapi penjelmaan dia yang paling sempurna adalah pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hakikat Muhammadiyah ni bukan Nabi Muhammad seorang, tetapi Nabi Muhammad adalah penjelmaan yang paling sempurna, yang paling sempurna. Balil ghaib wal hadir fi hadha ala sawa. Nak kata dekat sini, dhamir hadir iaitu Nabi SAW dan dengan ghaib iaitu nabi-nabi lain ataupun wali-wali kutub yang lain yang diserapi oleh hakikat Muhammadiyah itu ala sawa, sama sebenarnya. Maksud dia tujuan ayat ni ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga ditujukan kepada sekalian nabi-nabi ataupun wali-wali kutub yang diserapi oleh hakikat Muhammadiyah. Apa cerita ni? Okay, ini apa benda ni? What did Al-Jili use as reference in his tafsir of Al-Ikhlas? Tak ada. Dia tak payah reference. Dia orang ni semua dianggap diri dia mujtahid. Dia orang tak rujuk pun tafsir para ulama. Tabar. Ulama zahir ni pada dia orang low class. Tak ada nilai. Okay. So dia orang tak rujuk. Jelas tak ada. Dia tak ada sebut rujukan sesiapa. Tapi ada ulama yang mengatakan ini dia ambil inspirasi daripada tafsiran Ibn Arabi. Okey, tafsiran Ibnu Arabi dalam ayat yang lain, bukan ayat ini, tapi dia ambil inspirasi maksud. Saya rasa cukup saya jelaskan tafsiran dia ini. Saya jemputlah mana-mana pakar nahwu, pakar bahasa Arab, okey, untuk defend Abdul Karim Al-Jili ni. Okey, mereka-mereka yang beralirankan tasawuf falsafi, yang mengagungkan Ibn Arabi, yang mengagungkan Abdul Karim Al-Jili. Okay, saya jemput. Juga ulama-ulama tafsir, juga ulama-ulama tasawuf sendiri. Do you accept this? Adakah kamu menerima benda ni? Okay. Okay. Kalau kita lihat hujah Syekh Nawawi, Rahimuddin Nawawi Al-Bantani, pada awal-awal penyampaian dia tu, dia nak siapkan minda kita. Dia nak beritahu bahawa tafsiran dia bawa ni tafsiran zauqi, kashfi. Maksud dia bukan tafsiran yang mengikut aliran biasa, secara zahir, ulama zahir. Dakwaan macam tu sebenarnya menjatuhkan lagi kredibiliti tafsir itu. Dia bukan meninggikan, dia menjatuhkan lagi, merendahkan lagi taraf tafsir tersebut. Kita tak boleh bermudah-mudah menggunakan alasan ataupun dakwaan ini kashfi, ini zauqi, sehingga boleh mengabsahkan dakwaan-dakwaan seperti ini. Apa yang ada dalam dakwaan kasyaf dan zauq yang memberikannya kredibiliti untuk menyanggah para sahabat, menyanggah
kefahaman para tabi'in, menyanggah kefahaman para tabi'in, menyanggah kefahaman majoriti ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepanjang sejarah Islam. Adakah membawa dakwaan kasyaf zauq saja habis semua, boleh letak tepi tafsiran-tafsiran lain? Mana datang kredibiliti ni sebenarnya? Cuba buka kitab akidah Asy'ariyah, di mana diletakkan zauq dalam masadirul ilm? Tak ada. Kalau ada pun dia panggil sebagai cabang, dia bukan yang utama. Al-his, al-aql wal khabar as-sadiq. Al-hadas, intuition dan sebagainya, ulama menyertakan sekali di dalam al-aql. Di dalam al-aql. Akal ni jangan faham otak, akal ni lebih luas daripada otak. Dia adalah kerja kepada hati. Tapi tafsiran ini dibawa seperti ini melanggar al-his, melanggar panca indera kita. Sebab kita baca jelas-jelas. Okey, kalam para ulama, kalam para sahabat. Okey. Lepas tu dia melanggar akal. Okey, ahad ini siapa? Ahad ini siapa sebenarnya? Bukan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu melanggar khabar sadiq, melanggar ilmu yang jelas tuntas semenjak 1400 tahun. Zauq dan kasyaf ni boleh ada, tetapi dia tak boleh menyanggahi yang awal-awal itu. Dia tidak boleh menyanggahi. So berhati-hati dengan orang-orang yang suka menggunakan, ini pendirian kasyaf, zauq. Adakah kasyaf seseorang itu sentiasa betul, mesti betul? Dan adakah zauq seseorang itu mesti betul? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya ajak kita berfikir sama, jangan cepat termakan. Sebab orang Melayu ni bila dengar kasyaf, bila dengar zauq, makam tinggi. Akal ni hina, rendah. Cuba baca kitab Fadail Batiniyah. Bagaimana Imam Al-Ghazali menjelaskan bahawa itulah metodologi batiniyah sebenarnya. Apa metodologi batiniyah? Suka hentam akal. Itu kerja batiniyah. Ahli Sunnah wal Jamaah tak hentam akal. Yang suka hentam akal, merendah-rendahkan akal. Sebab apa? Dia nak naikkan kasyaf, dia nak naikkan zauq. Seolah-olah kasyaf dan zauq ni adalah lebih tinggi. Yang lebih tinggi daripada akal, yang lebih tinggi daripada indera, yang lebih tinggi daripada khabar sadiq adalah wahyu. Dan wahyu telah terputus dengan Nabi SAW, Khatam an-Nabiyyin. Saudara Azwan kata suara tak jelas kan? Saya mohon beri komen yang lain-lain. Jelas ataupun tidak suara saya? Yang saya berbual seorang, suara tak masuk pula. Okey. Jadi saya dah jelaskan tadi bahawa konsep hakikat Muhammadiyah ni dia sebahagian daripada konsep wahdatul wujud. Tak ada wahdatul wujud, tak ada hakikat Muhammadiyah. Okey, tak ada martabat 7, tak ada hakikat Muhammadiyah. Jadi yang wujud hanya satu, yang wujud itu ada dua sisi, sisi Tuhan, sisi makhluk. Tapi dua-dua sama. Faham tak? Dua-dua adalah yang wujud itu juga. Dua-dua itu yang wujud itu juga yang satu. Yang satu. Dia panggil yang satu. Okey, yang satu ini ada dua sisi, sisi al-haq, sisi al-khalq. Okey. Jadi kalau awak tengok dalam konsep martabat 7, okey, dia biasanya martabat yang kedua. Okey, tapi kalau buka maratibul wujud al-Jili ni, dia bukan yang kedua, dia tak silap saya nombor 11 ke atau atas. Tapi kalau ikut pemahaman umum, pemahaman yang kita kata common denominator between all of them, dia yang dipanggil sebagai al-aqlul awal ataupun the first intellect. Okay, apa yang saya sampai ni dia bukan cerita tentang sufi je. Awak faham benda ni, awak pun faham kenapa Kristian jadi sampai menyembah Nabi Isa. Okey, jalan dia sama. Saya yakin ada yang kata, ini dakwaan yang terlalu melampau ni. Mana boleh samakah hakikat Muhammadiyah dengan konsep logos, homoousis, aion. Tak pernah dengar, saya tahu ramai tak pernah dengar konsep ni. Sebab apa? Sebab orang kita ni, kita tak belajar falsafah. Okey. Saya suka menukil pandangan almarhum Dr. Profesor Abdul Fattah Harun Ibrahim. Dia kata, konsep martabat 7, konsep wahdatul wujud, hakikat Muhammadiyah ni masuk ke alam Melayu sebab, ini dakwaan dia,
ulama Melayu kita tidak memberikan penekanan untuk belajar falsafah betul-betul. Belajar falsafah Aristotle, ya ada. Saya tak kata tak ada langsung, tetapi betul-betul pakar falsafah pada zaman itu tak ada. Okay. Kalau kita belajar falsafah, kita belajar teori Plato daripada buku-buku diorang, Plotinus, baru kita akan perasan bahawa benda ni sama. Dah ada dah. Orang yang duk kata, oh tak, ini lain, dia tak belajar. Saya tanya kat sini je, berapa ramai kat sini yang belajar teori Neoplatonism? Berapa ramai kat sini yang kenal Plotinus? Kan? Berapa ramai yang kenal konsep nous? Kan? Konsep psyche, kan? The soul. Tak ramai. Kita kena akui lah tak ramai. Bahkan ustaz-ustaz kita pun, syekh-syekh tarikat sendiri pun ada yang tak tahu. Okey, jangan tanya saya macam mana saya tahu. Okey, cuba tanya mereka. Kalau tak percaya apa saya cakap, cuba tanya mereka. Jangan tunjukkan mereka video saya dulu, tanya mereka. Tanya Syekh, boleh tak Syekh jelaskan kenapa ada persamaan yang amat ketara di antara Neoplatonism, okey, dengan teori martabat kewujudan. Okey, dengan teori al-aqlul awal, the first intellect. Kenapa ada persamaan? Mana dia orang dapat? Mana Neoplatonis ni dapat? Adakah Plotinus itu Nabi? Atau dia dapat daripada Nabi? Bagi siapa yang dakwa seperti itu, awak kena bawakan bukti. Okey, ini dakwaan yang luar biasa. Ini dakwaan yang amat besar. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Kalau awak nak tahu konsep hakikat Muhammadiyah ni, okey, di mata sufi-sufi wujudi ni, dia yang merangkum haqaiq ilahiyah dan haqaiq kauniyah. Dahsyat ni, jangan main-main. Okey. Hakikat Muhammadiyah ni dia merangkum segala hakikat-hakikat ketuhanan, bahkan segala sifat dan nama-nama Tuhan itu sebenarnya lebih layak diberikan kepada hakikat Muhammadiyah. Dan juga dalam hakikat Muhammadiyah itu adalah haqaiqul kauniyah. Segala hakikat-hakikat alam ini ada di dalam hakikat Muhammadiyah. Nampak tadi saya cerita berkenaan dengan hak dengan khalq. Mana duduk hakikat Muhammadiyah? Hakikat Muhammadiyah duduk kat tengah-tengah. Dia mediator antara dua ni. Sama betul macam posisi Jesus Christ di mata orang Kristian. Okey? Sebab mereka mendakwa bahawa di dalam Jesus itu ada aspek lahud, ada aspek ketuhanan dan juga ada aspek kemanusiaan. Dia manusia dan dia Tuhan dalam masa yang sama. Dan bagi sufi-sufi wujudi ini, konsep hakikat Muhammadiyah ni adalah penghubung kepada al-haq dengan al-khalq. Dia yang lebih sempurna daripada haq, dia lebih sempurna daripada khalq. Sebab al-haq tak ada apa yang al-khalq ada, dan al-khalq tak ada apa yang al-haq ada. Tapi hakikat Muhammadiyah merangkum kedua-duanya sekali. Apa macam? Okey, ini konsep gabungan lahud dan nasud yang dibawa oleh Al-Hallaj. Dia dah bawa teori ni lama, lahud dan nasud. Syekh Rahimuddin pun ada sentuh bab lahud nasud dalam ceramah dia tu. Okey. Dia ada bawa. Okey. Ni saya sentuh sikitlah Saudara kita kata rujuk Jakim, tasawuf bukan rujuk Nodros. Baik, saya jemput yang lain semua. Okey, telefon Jakim, hantar email pada Jakim. Tanyalah, Nodros punya pendirian ni pendirian Jakim ke atau pendirian Jakim adalah pendirian Abdul Karim Al-Jili? Tanya mereka. Okey. Saya minta saudara kita Al-Fakir Hakimi Al-Kalantani yang buat dulu. Okay? Sebab awak minta orang buat kan, awak kena buat dululah. Tanya Jakim, apa position Jakim sebenarnya? Okay? Betul, saya setuju. Rujuk Jakim tasawuf Malaysia bukan rujuk Tuan Nodros. Betul, saya setuju. Pergilah rujuk Jakim dan tanya Jakim. Okay? Allahumma salli ala sayyidina. Dan kalau boleh aturkan pun terbaik. Betul, apa yang saudara Rahmat tanya ni betul. Yes, saudara Abdul Rahim menyentuh berkenaan dengan panentheism. Panentheism ni dia tidak lebih teruk daripada pantheism. Okey, saya ulang. Panentheism tidak lebih teruk daripada pantheism. Okey, kalau pantheism ini secara rumusannya yang ada hanya Tuhan. Okey, dengan penjelmaan-penjelmaan yang berbeza-beza. Matahari pun penjelmaan Tuhan, kerbau pun penjelmaan Tuhan, tapi yang ada hanya Tuhan, hanya Dia. Panentheism kata, okay, awak kalau boleh buat satu bulatan besar, Tuhan. Dalam Tuhan tu ada satu bulatan kecil,
Bulatan kecil itu alam. Tapi bulatan kecil itu di dalam bulatan besar. Itu panentheism. Okey? Kalau pantheism, yang ada hanya Tuhan. Panentheism, alam ini adalah apa kita kata sebagai di dalam Tuhan, tetapi it is not kita nak kata di dalam Tuhan pun tak boleh lah. Okay? It's difficult. Dia bukan selain Tuhan dan dia bukan Tuhan sepenuhnya. Kalau saya boleh letak macam tu. Okay? Dia bukan selain Tuhan, tetapi dia juga bukan Tuhan sepenuhnya. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Terima kasih tentang apa tu? Boleh hubungkan dengan Jakim ke? Kalau boleh, insya-Allah lah. Tapi saya ni bukan siapa-siapa kan. Tapi kalau Jakim jemput, saya datang insya-Allah. Okey. Pluralism nanti insya-Allah satu hari saya sentuh. Pluralism ni dia adalah offshoot daripada teori-teori macam ni lah. Dia offshoot yang jauh, ranting-ranting yang jauh. Tapi dia berkait juga. Okey. Ingat tak? Rasulullah SAW pernah ingatkan kita semua. Kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Dia pernah ingatkan kita, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Hadis yang sahih. Janganlah kamu melampau-lampau dalam mengagungkan aku seperti golongan Kristian itu melampau-lampau dalam mengagungkan anak Maryam. Amaran Nabi ini bukan amaran kosong ya. Bagi siapa yang mendakwa, tak pernah pun umat Islam cuba menuhankan Nabi, anda tak tahu, anda silap. Sebenarnya ada yang sampai ke hari ini. Sama ada yang cakap tu sedar ataupun tidak, itu lain cerita. Tapi dia step by step akan sampai ke situ. Okey, step by step. Kalau guna teori martabat 7, guna teori wahdatul wujud, guna teori hakikat Muhammadiyah, dia step by step akan menuju kepada tahap menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun pendakwa tidak menyebut Nabi Muhammad adalah Tuhan kami. It does not matter. Bila kamu dah memberikan segala sifat-sifat Allah, segala nama-nama Allah kepada hakikat Muhammadiyah, Nabi Muhammad, kamu sebenarnya telah menuhankan hakikat Muhammadiyah tanpa kamu sedar. Okey? Kamu tak perlu kata pun Nabi Muhammad Tuhan aku, tak perlu. Tapi kalau kamu tanpa adab memberikan atau melanggar syariat dengan jelas, melanggar akidah dengan jelas, memberikan segala sifat-sifat ketuhanan dan nama-nama ketuhanan kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan ada kuasa kun fayakun sekalipun, ya, begitu juga ada kuasa kun fayakun, kamu sebenarnya telah menuhankan Nabi SAW tanpa kamu sedari. Saya bukan untuk nak mengkafirkan orang, saya nak menyedarkan. Kalau awak tak tahu, awak tak bersalah. Tapi kalau awak tak tahu kerana awak tidak berfikir, awak bersalah. Dan kalau awak tak tahu kerana awak hanya mengikut guru-guru awak, awak bersalah. Dan kalau awak mengajarkan isu ini kepada orang awam, awak bersalah, berganda-ganda kesalahan awak. Jadi jangan beritahu tak pernah ada orang kasih amaran, peringatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak ada masalah Al-Fakir Hakimi. Saya lihat awak jujur nak mempertahankan. Awak bukan nak cari gaduh, saya tahu. Silakan. Kalau awak benar-benar yakin apa yang awak pegang tu benar, bentangkan hujah. Kalau awak tak dapat bentang hujah, bawa ulama yang boleh bentangkan hujah. Kalahkan saya, hancurkan saya. Okey? Kalau perlu nak malukan saya. Tapi bawa hujah. Okey? Islam ni berdasarkan hujah. Dia bukan berdasarkan pangkat. Siapa engkau, siapa aku, siapa dia, tak. Kebenaran itu tidak dikenali dengan pangkat seseorang. Okey? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Saya nak cerita sikit tentang sejarah Kristianiti. Okey. Bagi siapa yang belajar tentang perbandingan agama atau pernah belajar tentang Kristianiti, awak tahu bahawa pada tahun 325 berlaku perdebatan luar biasa ataupun perdebatan yang besar di kalangan ulama-ulama Kristian. Tahu tak perdebatan itu berkenaan dengan apa? Perdebatan itu adalah berkenaan dengan hakikat Jesus, hakikat Nabi Isa. Okay? Siapa itu Isa? Adakah dia sama zat dengan Tuhan atau tidak? Adakah dia manusia biasa atau tidak? Golongan Arius, okay, yang saya yakin mereka adalah Muslimun,
orang Islam, mereka mengatakan bahawa Nabi Isa bukan Tuhan. Dia manusia biasa. Dia manusia biasa. Tapi biasa pun tak biasa sangat sebab dia dapat wahyu. Tapi ada kumpulan lain yang membawa teori yang bercanggahan. Tidak sama essence mereka. Essence Tuhan dengan essence Jesus itu sama. Siapa penyangak dia dalam cerita ni? Penyangak dia adalah Konstantin, raja pada waktu itu. Dia dulu penyembah matahari. Dia pagan. Dan pagan ni biasa dia bergelumang dengan teori esoterik, occult, yang datang daripada Hermeticism. Ini lagi satu. InsyaAllah satu hari nanti kita buka tentang Hermeticism ini. Dan Konstantin ni sebenarnya adalah orang yang terpengaruh dengan aliran Batiniyah pada waktu itu. Tengok aliran Batiniyah ni dah ada sejak dulu. Sebab Batini nak bawa kesyirikan, nak bawa manusia syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia masuk perlahan-lahan ke dalam semua agama. Pada tahun 325 tu giliran Kristian, giliran pengikut-pengikut Nabi Isa. Konstantin ni dia jelas nampak tak ikhlas masuk agama Kristian. Sebab diubah macam-macam. Bahkan saya kata dia perosak. Dia yang merosakkan, dia bertanggungjawab di atas bahu dia. Dan macam mana dia rosakkan agama Kristian? Dengan teori yang sama dengan teori hakikat Muhammadiyah ini. Bagi yang tak pernah dengar mungkin terkejut beruk. Tetapi I bukan nak challenge you, saya bukan nak cabar awak, tapi saya jemput awak, kita datang, kita duduk, saya akan tunjukkan kepada awak dia sama. Yes, Council of Nicaea 325 pada Rahmat. Dia yang bawa teori ion. Dia yang bawa teori homeostasis. Okey? Teori ion ini dia tak berbeza dengan teori martabat kewujudan yang orang Melayu panggil martabat 7 ataupun martabat 40. Ion ni adalah martabat-martabat kewujudan itu. Saya tahu ramai yang mendengar ni tak pernah belajar pun falsafah ni. Yang kita belajar adalah falsafah Islam ataupun yang telah diislamkan daripada mulut umat Islam. Kita kena dengar straight from the horse's mouth. Apa Plotinus cakap? Apa Hermes cakap? Apa pengikut-pengikut mereka? Apa Philo of Alexandria cakap? Apa Origen of Alexandria cakap? So go straight to the source. Ini kritikan Prof. Abdul Fattah Harun sebenarnya. Terdapat ulama-ulama kita yang tak belajar falsafah barat. Dia belajar hanya falsafah Islam. Dia ingat teori itu datang daripada Al-Farabi mungkin, datang daripada Al-Kindi mungkin. Tetapi sebenarnya Al-Farabi mengambil konsep ukul asyarah itu, the ten intellect itu daripada Neoplatonism. Jadi kenapa kita tak berbicara tentang Neoplatonism itu? Siapa Plotinus ini? Siapa dia? Sampai dia punya pengaruh ni meresap masuk ke dalam agama-agama, dan bukan setakat agama-agama, masuk dalam aliran tasawuf kita. Siapa dia? Who is he? Adakah dia Nabi? Adakah dia wali Allah? Datangkan bukti. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Hermes ni siapa? Adakah Hermes itu Idris? Ada dua versi. Hermes, ada ulama kita yang kata itulah Idris. Tetapi Hermes punya cerita yang sampai kepada kita hari ini bukan Nabi Idris. Itu adalah tukang sihir, a sorcerer. Dan dia punya rukun-rukun iman dia, si Hermes ni yang bawa Hermeticism ini, rukun-rukun iman dia adalah rukun-rukun iman gerakan New Age hari ini. Ini kita kait dengan isu New Age. New Age movement, dia punya akar falsafah dia adalah Hermes. Dahsyat mereka punya pengaruh ni. Okey, dia orang kalah secara militeri dengan kita, tetapi mereka tak pernah menyerah kalah. Macam mana nak rusakkan tauhid? Daripada dulu sampai ke hari ini mereka tidak pernah berhenti. Dan hujah mereka tetap sama, main makam tinggi, maka ada hak untuk melanggar agama. Bila dia dah main makam tinggi, orang percaya, pintu dah buka. Apa saja yang mereka dakwa lepas tu orang akan telan. Tapi orang tak tanya, maksud makam tinggi itu apa? Siapa yang beri dia mandat makam tinggi? Jangan main-main. Ini semuanya hanya boleh datang daripada wahyu. Sebab tu Allah sebut Nabi Khataman Nabiyyin. Ada sebab tu dia sebut. Dia khatam, dia penutup. Ini tak, lepas Nabi dakwa macam-macam, dapat wahyu lah. Dia tak kata wahyu lah, tapi dia punya kandungan tu memang kandungan wahyu. Bawaan Fususul Hikam, Nabi kasih kitab tu, suruh Ibn Arabi sebarkan. Ni apa benda ni?
Ada wahyu lain ke? Nampak? Konsep khatamun Nabi itu pun mereka langgar juga. So this is not a laughing matter. This is not a small matter. Dia langgar hampir semua asas agama kita. Semua akidah kita dilanggar. Dilanggar oleh mereka ini. Dan orang-orang yang terlalu bersangka baik pertahankan mereka. Saya tahu ada orang yang pertahan. Bukan nak pertahankan benda ni, dia sangka baik. Dia cuba cari jalan untuk pertahan. Ustaz-ustaz kita. Mungkin hati mereka baik. Tetapi ini naif. Kenaifan. Suka siapa yang suka, benci siapa yang benci. Saya tak ada stake di dalam ini. Sama Jili, mukadimah kitab dia kata Tuhan yang suruh dia tulis. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Ibn Arabi pun dakwa Futuhat Makkiyah tu, semua yang ditulis tu Tuhan yang tuntun dia. So apa? Kitab dia tu maksum lah. Itu yang dia nak sampaikan. Sedar ke tidak orang-orang yang baca ni? Fusus pun sama juga. Tuhan yang tuntun dia. Jadi fusus ni apa? Maksum. Dah ada Quran, dah ada Fususul Hikam juga. Lepas tu ada Futuhat Makkiyah. Berapa banyak wahyu kita ni? Kita belajar akidah Asy'ariyah, tapi tak konsisten, tak setia. Kita belajar akidah Ahlul Hadis, tapi tak setia. Percanggahan pun kita telan, tak konsisten pun kita langgar je. Malam mengajar akidah Asy'ariyah. Pagi cerita Wahdatul Wujud. Cerita Fususul Hikam ataupun pertahan Wahdatul Wujud, pertahan Fususul Hikam. Apa nak jadi dengan umat Islam ni sebenarnya? Macam mana kita nak jadi umat yang hebat, yang maju? Sebab ada percanggahan luar biasa dalam minda, dalam hati kita. Nak maju ke hadapan tertahan-tahan sebab banyak percanggahan. Macam sebuah negara yang asyik revolusi saja. Asyik berlaku pemberontakan. Macam mana negara macam tu nak maju? Kita kena clearkan akidah kita, jelaskan akidah kita. Lepas tu kita maju ke hadapan. InsyaAllah umat kita akan maju. Tapi yang menyangka kemajuan orang Melayu selama ini, partly is this nonsense. Yang menyangka kemajuan orang Melayu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada banyak komen yang saya nak respon sebenarnya. Antaranya penebas kepala zombie. Kalau nak dengar saya punya penjelasan, ada dalam video-video saya yang lain. Okay? Tak ada masalah kalau awak nak mendakwa saya memfitnah. Itu hak awak. Tapi pastikan awak ada hujah. Okay? Di manakah fitnah itu? Sebab fitnah ni sesuatu yang tidak selari dengan hakikat. Di mana keabsahan dakwaan awak itu? Okay? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay. Jadi konsep aion, konsep homoousis, ini yang dibawa oleh si Konstantin. Saya bacakan. Nukilan daripada sebuah kitab. Ni kitab Orang Putih ya. Sekejap Ini nukilan daripada kitab yang ditulis oleh Pierre Franco Beatrice. Okay? Dia ni adalah profesor dalam Department of Early Christian Literature. Okay? Yang main in the University of Padua, Italy. Dia pernah tulis satu artikel bertajuk The Word Homoousius From Hellenism to Christianity. Tengok, Constantine's involvement with the theological traditions of Egyptian paganism is again confirmed by a disconcerting document, the letter to the Church of Nicomedia, written just a few months after the Nicene Council, the Council of Nicaea tadi tu. Okay, the Council of Nicaea tadi tu. Ada satu surat yang ditulis hanya beberapa bulan selepas Council of Nicaea. Ini sejarah penting ya. Dia nak kata dekat sini, Konstantin ni, dia punya akidah ni telah dicemari oleh Egyptian paganism. Okay? Egyptian paganism ini kesyirikan zaman Mesir purba tu. Saya pernah bawa teori saya bahawa Fir'aun tu, dia mendakwa jadi Tuhan. Awak tahu tak kenapa? Sebab dia pakai teori ini juga. Sebab dia mendakwa bahawa Tuhan dia, iaitu Amun, telah meresap masuk dalam tubuh dia.
Mereka percaya kepada martabat kewujudan. Tuhan tak cipta, Tuhan jelma. It is not creation but emanation, bukan khalq, tetapi faiq, tapi tajalli. Mereka sangat anti dengan konsep khalq ini. Walaupun mereka guna istilah khalq, tapi maksud khalq yang mereka bawa bukan khalq yang kita pegang. Bukan al-ijadu minal adam, bukan mewujudkan daripada ketiadaan, tidak. Dia daripada al-ijad minal wujudi ilal wujud. Ya, mewujudkan sesuatu yang dah wujud kepada kewujudan. It doesn't make sense. Memang betul it doesn't make sense. Jadi itu maksud al-khalq mereka sebenarnya. Jadi dia nak kata dekat sini, Konstantin ni dia terpengaruh dengan Egyptian paganism, dan kelawan atau Egyptian paganism ni Hermeticism. Okey, Hermeticism yang percaya pada al-aql ni, ions, dia panggil ions ataupun homoousis. After having claimed that the Christ who is Lord, God and Savior is at the same time Father and Son. Nampak Dia claim bahawa Christ itu, who is Lord, Tuhan, dan dalam masa yang sama penyelamat, is at the same time Father and Son. Dalam masa yang sama, dia Tuhan Bapa, dia juga Tuhan Anak. Okay? Ini surat yang diorang jumpa beberapa bulan selepas. He adds that Christ is called Father as he eternally begets his ion. Tengok ni. Tengok. Okay. That Christ is called Father. Christ dipanggil sebagai Tuhan Bapa kerana dia yang telah begets. Begets ni walada tadi. Taulid ataupun tawallud. Taulid melahirkan his ion. Taulid ni bukan khalaq. Nampak tak? Dia guna konsep taulid, bukan khalq. Keluar melalui proses emanation ataupun tajalli, bukan cipta. Bukan cipta. Ion is also the name of the son of the Virgin Korea. Ini dah ada kaitan dengan kesyirikan mereka. Tapi Ion ni dah ada dalam Hermeticism. Dia konsep okul-okul tu. Penjelmaan-penjelmaan martabat itu. Whose birth was celebrated in the Egyptian ritual mentioned by Epiphanius. It is also interesting to note that in the Hermetic tradition, Ion always accompanies God as his eternal offspring and is the perfect image. Dia nak kata dekat sini bahawa Ion ini kadim. Kan saya pernah kongsi kat Facebook saya, ada yang mendakwa hakikat Muhammad itu kadim, tak ada permulaan. Bahkan kalau kita rujuk kepada Abul Ala Al-Afifi dalam penjelasan dia kepada Fususul Hikam, dia pun membawa dia membawa rumusan yang sama. Dia kata sebenarnya Ibn Arabi and the gang, dia percaya bahawa alam ni kadim. Bukan sekadar alam, semua sebenarnya. Semua, everything. Okey, tidak ada permulaan dalam waktu. Okey, it is actually kadim. Walaupun mereka dalam tempat-tempat lain mereka nafikan benda ni. Tapi pengkaji-pengkaji, ulama-ulama yang faham tentang Ibn Arabi ni, ada sebahagiannya yang mengatakan sebenarnya mereka mendakwa alam qadim. Teori yang sama yang Imam Al-Ghazali kritik keras dalam Tahafut Falsafah dia. Sebab ahli-ahli falsafah yang Imam Ghazali kritik itu, Cik Ibn Sina, okay, and the gang, dia orang ni terpengaruh dengan Neoplatonism. Dan Neoplatonism bawa konsep faiq, emanation, bukan khalq, bukan penciptaan. Jadi it has always been with God. Okay? Semua penjelmaan-penjelmaan itu has always been with God. There's no such thing as qadim min hadis. Kalau mereka bawa pun konsep hadis itu bukan seperti mana yang kita pegang konsep hadis itu. Okay? Sebab mereka suka mengelirukan. Mereka akan cakap something, lepas tu dia akan patahkan ke tempat lain. Macam tadilah, dia kata, oh kami terima Al-Quran, kami terima Al-Ikhlas. Tapi suratul Ikhlas yang dia pegang tu, dia terbalikkan makna dia. Perasan tak? Itu yang Ibn Arabi buat. Yes, dia semayang. Yes, dia pergi haji. Yes, dia baca Quran. Yes, dia sebut la ilaha illallah. Tapi apa benda yang dimaksudkan dengan perkataan-perkataan itu? Itulah batiniyah. Dia iktiraf secara zahir, tetapi dia terbalikkan makna. Dia terbalikkan balik makna. Okay. The perfect image of God. Moreover, for Constantine, the Son is the consubstantial will of the Father. Okay, sekarang ni si Mamat Konstantin ni, dia tak lupa untuk masukkan diri dia sekali dekat dalam cerita ni.
Sebab itu tujuan dia dengan konsep insan kamil ni, hakikat Muhammadiyah ni adalah untuk menuhankan manusia. Sebab bila dia meresap dalam awak jadi Tuhan. Kalau awak tak percaya, awak bacalah kitab-kitab Ibn Arabi, Fususul Hikam, baca Abdul Karim Al-Jili. Hakikat Muhammadiyah ni bila ada dalam seseorang dengan kutub ke wali kutub dan sebagainya, dia ni wali kutub ni ada semua nama-nama Allah, bahkan ada kekuatan kun fayakun, ada kuasa kun fayakun. Saya dah tulis, okey, penebas kepala zombie, saya ada tulis dekat saya punya Facebook. Awak boleh cari. Awak type hakikat Muhammadiyah, dalam posting-posting saya ada tunjukkan rujukan-rujukannya sekali. Okey. Ni bukan semalam saya terbangun tidur tiba-tiba, jom merimbat Abdul Karim Al-Jili. bukan. Saya bukan orang gila. Saya tahu benda ni berisiko besar. Saya tahu. Kalau saya memfitnah mereka dan kalau betul mereka wali-wali Allah, saya hanya minta Allah ampunkan saya. Okay? So ni bukan cerita saya terbangun tiba-tiba nak buat benda ni, tidak. It has been years. Okay? Dan kajian saya ni sebenarnya bukanlah kajian yang hebat. Okay? Sebenarnya ulama-ulama sebelum ni dah kaji panjang lah. Mereka dah jamak manik dah. Ulama-ulama zaman zaman Ibn Arabi, ada yang dah hentam Ibn Arabi sendiri. Okay? Wahdatul Wujud dah dihentam teruk oleh Mullah Ali Al-Qari. Telah dihentam teruk oleh Imam Taftazani. Okay, oleh Ala Al-Bukhari. Dah akan hampir kepada zaman kita, Mufti Johor, siapa nama dia? Syekh Alawi bin Tahir Al-Haddad, jelas-jelas kata kufur. Siapa yang berpegang kepada akidah wahdatul wujud ni kufur. Bahkan isteri dia tertalak. Ni bukan saya kata. Awak nak hentam dia sekali, jangan nak main hentam saya je. Hentam saya ni ikan bilis kan, seronok kan imbat saya kan. Sebab tak ada orang kan, tak ada protector manusia, orang tak kenal, tak ada tun, tak ada datuk, tak ada tan sri, tak ada doktor, senang nak rimbat saya. Tapi kalau awak jujur, awak tengok apa yang saya cakap. Ulama-ulama saya tunjukkan kepada mereka. Awak pergilah kepada kitab-kitab mereka. Kalau awak jujur, awak tak hentam saya. Kalau awak jujur mencari kebenaran, awak rujuk kepada Syekh Alawi bin Tahir Al-Haddad. Tengok kitab dia, apa dia cakap. Dia sebut Fusus, dia sebut Ibn Arabi, dia sebut kitab Adrun Nafis. Okay? Bahkan dia kata ini akidah la haula wala quwwata illa billah Hindu. Orang yang tak faham terkejut, benda di Hindu dia. Tapi kalau awak rujuk kepada kitab Tan Sri, Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Aftas, Tan Sri mengata dengan jelas bahawa hakikat-hakikat tasawuf yang tinggi-tinggi itu look eye to eye dengan Advaita Vedanta. Advaita Vedanta ni adalah falsafah Hindu. Look eye to eye ni maksud dia sama, tak payah nak ubah-ubah apa, sama sebenarnya. Okey, bukan saya yang cakap. Awak nak faham apa dia cakap, awak tanyalah dia apa maksud dia eye to eye. Macam mana Advaita Vedanta ni boleh ada preserve akidah tasawuf tahap tinggi, sedangkan dalam Quran tak ada, dalam sunnah tak ada dengan jelas, tapi ada jelas-jelas dalam Advaita Vedanta. Kan belik tu. Kalau betul itu tauhid makam tertinggi, macam mana boleh ada dalam kitab-kitab Hindu secara jelas, tapi tidak ada secara jelas di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW? Think about it, fikirkan. Jangan ta'asub. Jangan asyik nak main authority. It doesn't mean anything. Okay? Orang berautoriti boleh silap. Bukan bermaksud bahawa authority tak ada nilai, tidak. Tapi jangan suka-suka menggunakan authority hanya untuk mendiamkan hujah seseorang. Kalau betul berautoriti, bring forth the argument. Come forth. Keluar daripada cave. Turun daripada menara-menara gading kamu. Untuk kamu untuk kamu refute secara ilmiah. Ini bukan zaman main authority. Okay? Kalau betul authority, you prove your authority. Okay? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. For Constantine the son is the... okay. Tengok, dia masukkan diri dia sekali. Consubstantial will of the father. Dia termasuk sekali. Constantine the son. Dia nak jual sekaki. Ini semua nak jadi Tuhan. Firaun pun guna konsep yang sama. Okay? Geng-geng sufi falsafi ni pun guna yang sama. Nak jadi Tuhan. Semua nak jadi Tuhan semuanya. Firaun punya mazhab ni tak pernah stop. Macam-macam lagi lah saya boleh baca. Tapi saya rasa quote tu sudah cukup. Okay? Sudah cukup. Sebenarnya memang ada bukti. Dia orang ni terkesan dengan konsep logos. Ini kalau nak tahu aion ni sama dengan logos. Sama dengan the word. Okay? Kalau buka Bible, the word is God. And the word is God. Kalimatullah huwa Allah.
Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala, okey, wa kalimatuhu, Allah memberi nama, memberi gelaran kepada Nabi Isa, wa kalimatuhu. Apa maksud wa kalimatuhu? Mudah je sebenarnya tafsiran dia. Kalimah kun fayakun. Nabi Isa itu dilahirkan bukan dengan cara biasa. Betul tak? Dengan kata-kata kun Allah Subhanahu wa taala, special. Walaupun sebenarnya semua berlaku dengan kun fayakun, tetapi dia special. Sebab tu dia panggil Ruhullah, Kalimatullah. Dan bila sebut Ruhullah tu bukan roh Allah ada dekat dalam Nabi Isa. Allah ada roh ke? Ini satu soalan. Allah ada roh ke? Roh yang Allah sebut tu adakah roh dia? Tidak, roh yang dia cipta. Macamlah Sayyidina Jibril alaihi salam. Sayyidina Jibril alaihi salam, nama dia apa? Ruhuna, Allah kata. Allah menghantar ruhana. Kalau Allah tiupkan sebagian roh kepada Nabi Adam, Allah panggil Jibril roh kami. Apa benda tu sekarang ni Jibril? Di situlah kesilapan. Sebab tu golongan Kristian memasukkan sekali the Holy Ghost di dalam Trinity itu. Sebab salah faham konsep roh ini. Dan kita pun jatuh ke dalam perangkap yang sama. Oh, dalam diri kita ada roh Allah. Sebab Allah dah tiupkan roh. Bukan itu maknanya. Sebab kalau betul hujah seperti itu, maka malaikat Jibril adalah Allah. Habis, hancur semua. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Penebas kepala zombie, kan saya minta awak search tadi dekat Facebook saya, type Hakikat Muhammadiyah. Saya ada tulisan-tulisan di dalam tu. Semua rujukan yang awak minta ni ada dekat dalam tu. Okey, ada. Jadi saya minta jangan ulang lagi sekali benda ni. Tunjukkan keseriusan awak nak faham. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, saya dah nak habis. Tu Syiah suka guna ayatullah. Dan diorang Syiah, khususnya Syiah Ismailiyah, bukan Ismailiyah je sebenarnya. Syiah 12 ni pun menggunakan rangka yang sama. Diorang agungkan Ibn Arabi. Tak semua of course. Okey, tak semua. Tapi mereka menggunakan rangka yang sama. Bahkan, bukan saya kata siapa nak hentam saya, awak tak jujur. Kalau awak jujur, awak hentam Ibn Khaldun. Okey? Ibn Khaldun kata konsep kutub, konsep autad, konsep abdal, itu sebenarnya daripada Syiah. Sebab Syiah punya pemahaman tentang imam-imam diorang sebiji macam kefahaman sufi falsafi tentang kutub, abdal dan sebagainya. Ini bukan saya kata, Ibn Khaldun, dia pakar sejarah. Dia pakar sejarah. Kalau nak hentam saya, awak tak jujur lah. Kan? Sebab ada ulama yang lebih besar daripada saya, deal with him. Why you are dealing with me? Okay? Saya bukan marah. Saya passionate. Okay? Dalam hati kita, ikhlas kita Allah saja yang tahu. Okay? Orang boleh tuduh macam-macam, tak ada masalah. Saya dapat pahala. Kan? I'm not affected by this. Tapi saya nak sampaikan kepada masyarakat Melayu kita. Kita ni dah disangka lama. Okay? Kita ucap terima kasih kepada ulama-ulama yang bawa Islam ke bumi Melayu. Tetapi bukan bermakna Islam yang mereka bawa ni 100% suci bersih. Seolah-olah apa yang mereka bawa tu wahyu suci bersih. Tak betul. Tak betul. Ada kesilapan yang mereka buat. Dan seperti mana kita juga akan ada kesilapan. Dan kita tak mahu orang-orang yang datang selepas kita telan buta apa yang kita cakap. Cek, periksa. Saya hormat orang-orang yang nak periksa apa saya cakap. Jangan main telan saja. Okey, tak apa. Bagi yang dah penat, rehat dulu, nanti boleh tengok balik. Okey, nanti boleh tengok balik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan habis ni lagi sikit je. Bagi yang mengkritik saya daripada awal sampai habis tadi tu, tanya diri awak, adakah awak betul-betul cuba nak faham apa yang saya sampaikan? Atau daripada awak dah nafikan? Kerana awak tengok Nodros, awak nafikan. Saya nak berikan nasihat, jangan macam tu. Okey, jangan macam tu. Saya ulang lagi sekali, apa yang saya sampaikan ni bukan saya yang jumpa seorang-seorang tiba-tiba dapat ilham, tidak. Ulama-ulama silam kita dah bongkar dulu. Okey, ramai ulama dah bongkar. Jadi jangan tengok pada saya. Kalau awak berjujur nak cari kebenaran, awak imbang kedua-dua, awak banding kedua-dua sekali. Jangan main tolak gitu, tak nak dengar langsung. Tak nak dengar langsung ni yang berbahaya. Itu yang paling bahaya sekali. At least lend your ear, dengar. Kenapa dia duk berulang benda ni? Mamat ni ada masalah ke? Ada penyakit mental ke? Kan? Dia Vice President biasa, mungkin dia ada penyakit mental.
Kan, tanyalah kenapa saya begitu passionate mengulang-ulang benda ni, mengambil risiko dan sebagainya. For what? At least have some husnuzon, kan? Bagi yang tak faham, datang jumpa saya, tanya saya, kenapa ustaz sungguh-sungguh sangat ni? Kan? Apa masalah ustaz ni? Macam mana boleh tak ada? Ada. Nanti bila selesai, nanti saya forward kepada awak. Okey. Lepas tu saya nak sentuh sikit berkenaan dengan kata-kata Abdul Karim Al-Jili dekat dalam kitab Maratibul Wujud dia. Dia bukan cakap benda karut tu je. Dia cakap benda yang na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik lagi dahsyat daripada kata-kata itu. Ni saya dah pernah share, tapi saya kena share lagi. Sebab orang lupa, orang tak ingat. Orang ingat benda ni benda kecil. Bagi musuh saya minta satu je. Bagi yang tak suka apa yang saya cakap, doa pada Allah, angkat tangan awak. Ikhlaskan hati awak. Ya Allah, kalau apa yang Nodros ni sampaikan adalah batil dan palsu, kau buat dia berhenti. Make him stop. Bihaqqi al-awliya, bihaqqi Qutub, bihaqqi Ibn Arabi, bihaqqi siapa? Al-Jili. Saya jemput. Buat tawassul. Bahkan buat istighathah yang kamu percaya itu. Saya tak percaya. Saya bukan nak suruh awak buat syirik. Tapi saya nak beri cabaran kepada awak. Sebab awak percaya kan? Saya menyerang para wali-wali Allah kan? Awak minta, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hadi. Kalau Nodros ini bawa kebatilan kepada umat Melayu, Ya Allah, bihaqqi. Kamu suka kan? Bihaqqi. Sebut bihaqqi mereka semua. Senyapkan dia. Buat apa lagi yang tertahan-tahan. Bismillah. Kalau saya salah, saya mohon Allah hentikan saya. Buat saya bertaubat. Tapi kalau apa yang saya sampaikan ini betul, saya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berikan saya kekuatan untuk teruskan dan membangkitkan asatizah-asatizah lain yang saya tahu bersetuju dengan apa yang saya sampaikan. Asatizah daripada pondok, daripada pesantren. Masalah ini bermain-main di dalam minda mereka. They just wait for someone to push. Just a little push baru mereka akan bangkit. Saya kenal sebahagian awak. Dan saya tahu di luar sana lebih ramai lagi. Bangkit, bangun, selamatkan akidah kita. Ini kerja mulia, ini kerja besar. InsyaAllah, Allah akan balas dengan kebaikan. Yakinlah. Tak akan sia-sia. Dan Allah akan lindung kita. Walaupun satu dunia nak menghentam kita, Allah akan jaga kita. Allah akan jaga kita. Allah akan jaga kita. Dengan syarat kita ikhlas. Kita buat benda ni bukan nak cari nama, bukan nak cari pangkat, bukan nak cari harta. Tidak. Kita minta Allah jadikan kita mukhlasin. Kita nak ikhlas sendiri tak mampu. Kita minta Allah ikhlaskan kita. Bukan senang nak ikhlas ni. It's not easy. It's not easy to do something like this. Tapi ini juga peluang. Ini peluang kepada asatizah kita. Peluang. Perlu ada fasa baru dalam keislaman orang Melayu. Cukuplah dah 300 tahun, 400 tahun kita berpegang pada aliran tertentu. Kita doa Allah ampunkan mereka. Tapi itu bukan bermakna kita telan semuanya. Kita kena buat penapisan, cek balik. Sebab mereka manusia, mereka bukan maksum. Mereka bukan maksum. Dan kita pun akan salah dan kita boleh salah. Dan memang kita salah pun dalam beberapa perkara. Bila kita salah, kita jemput orang-orang yang ikhlas untuk bangkit kritik. Saya tak ada masalah. Orang buat video pasal saya, Nodros salah di sini-sini. Saya akan ucapkan jazakumullah khairan. Tak ada masalah. Ada ustaz-ustaz yang dah buat pun benda tu. Saya tak bermusuhi mereka. Kalau betul-betul, kalau salah-salah. Continue doing it. Continue. Okay? Tak ada masalah. Tak ada masalah. There's no problem. Okay? Ajaban bi amril mu'min. Ya, semuanya baik. Everything is good. Okay? Everything is good. Apa pun jadi is good. Selagi you tahu di atas kebenaran, you ikhlas, you tahu niat you tak bercampur aduk, bismillah ala barakatillah. Siru ala barakatillah. Okay? Kul hazi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Apa yang Nabi SAW sebut? Nabi bersabda, katakanlah wahai Muhammad,
bukan Nabi bersabda, ayat Quran. Katakanlah Muhammad, ini jalan aku. Apa jalan Nabi? Ad'u ila Allahi ala basiratin. Aku menyeru manusia kepada Allah ala basirah, dengan kefahaman, kejelasan ilmu, bukan mengikut-ngikut, bukan ta'assub, bukan itu. Ala basiratin, basirah kita terbuka, faham. Kita faham apa yang kita pegang, kita faham akidah kita faham syahadah kita faham rukun iman kita faham halal haram dalam Islam. Ana wa man ittaba'ani, Nabi kata. Itu jalan aku dan jalan orang-orang yang ikut aku. Inilah jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah al-haqiqah al-Muhammadiyah. Okey, itu saya punya maksudlah, bukan maksud dia orang. Ini jalan yang kita kena ikut, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tahan lagi ke? Jalan Nabi SAW adalah jalan Al-Quran, benar. Okey, saya ikut satu je lah. Satu daripada kitab Maratibul Wujud. Okey, supaya awak tahu betapa seriusnya masalah Abdul Karim Al-Jili ni. Dia bukan wali, dia bukan alim, dia jahil. Min ajhalin nas. Saya kata benda ni bukan dengan nafsu, saya kata as a fact. Okay, dia bukan alim, dia bukan orang alim. Dia bukan orang arif pun sebenarnya. Kalau dia tidak berniat buruk, dia dipergunakan oleh orang untuk bawa akidah ini. Semoga Allah selamatkan kita daripada orang-orang macam ni. Bahaya mereka. Okey. Tengok Abdul Karim Al-Jili kata Tuhan menjelma sampai 40 darajat martabat. Okey, sampai 40 martabat. Dan martabat yang terakhir, yang paling sempurna sekali, adalah martabat siapa? Martabat al-insan al-kamil. Itulah martabat yang paling sempurna, penjelmaan Tuhan yang paling sempurna sekali. Okey, tengok apa dia cakap. Waqad bayyanahu annahu al-jami'u lil haqa'iqil haqiqah wal haqa'iq annahu al-jami' lil haqa'iq al-haqiyyah, haq dengan khalq tadi, wal haqa'iq al-khalqiyyah jumlatan wa tafsilan. Jadi martabat manusia itu, insan itu merangkum martabat ketuhanan dan merangkum martabat makhluk, al-haq dengan khalq. Wa tafsilan hukman wa wujudan bidzati was sifat. Bukan sekat sifat Tuhan, zat Tuhan itu sekali, zat itu. Nak saya bacakan lagi ke? Tengok saya bawa kalam Al-Kashani. Al-Kashani geng-geng Ibn Arabi juga. Apa ta'rifan dia bagi hakikat Muhammadiyah? Ini berkait dengan kata-kata Al-Jili tadi. Al-haqiqatul Muhammadiyatu hiya dhatu ma'at ta'ayyunil awwal. Falahul asma'ul husna kulluha wa huwal ismul a'zam. La hawla wa la quwata illa billahil azim wal iyazu billah minasy syayatin al-insi wal jin. Hakikat Muhammadiyah adalah zat. Zat siapa? Zat Tuhan. Ma'at ta'ayyunil awwal. Ta'ayyun awal ni adalah makam al-aqlul awal itu, ataupun makam hakikat Muhammadiyah itu. Ta'ayyun, bila dah ada individuation. Okey, dah ada identity. Ada yang mungkin tanya, Ustaz, Hamzah Fansuri duduk kat mana pula? Hamzah Fansuri pun gunakan konsep sama aja, dia aliran sama. Sebab tu dia ada kata-kata yang biadab dan celupar dalam kitab-kitab dia. Dia kata benda sama dan dia sebut dia tak guna ahadiyah, wahdah, wahidiyah, alamul arwah, alamul ajsam. Dia guna la ta'ayyun. Ta'ayyun, la ta'ayyun dan sebagainya. Okey. Inilah ta'ayyun ni, konsep ta'ayyunat ni. So Al-Kashani kata hakikat Muhammadiyah adalah zat Allah ma'at ta'ayyunil awwal. Tapi dia bukan zat tu secara 100%. Dia dah ada ta'ayyun. Ini lebih dalam lah kalau kita nak bicara. Jadi balik pada kalam Al-Jili tadi tu, dia kata wujudan bidzati was sifat. Kan, dalam hakikat Muhammadiyah, dalam level al-insan itu, ada zat dan ada sifat. Luzuman wa ardan, haqiqatan wa majazan, secara hakikat, secara kiasan. Wa kullama ra'aitahu aw sami'tahu fil kharij fa huwa ibaratun an raqiqatin min raqa'iqil insan aw ismil haqiqati min haqa'iqihi fal insan huwal haqq. Okey, ini punchline dia. Ini penutup kitab dia ni. Manusia huwal haqq. Manusia itulah Tuhan.
huwa dzat, dialah zat, wa huwa sifat, dialah sifat-sifat Tuhan. Dia tak berhenti kat sini. Okey, wa huwal arsh, manusia itu juga arsh. Wa huwal kursi, manusia itu kursi. Manusia itu lauh mahfuz. Wa huwal lauh, wa huwal qalam, dialah qalam. Wa huwal malak, dialah malaikat manusia itu. Wa huwal jin, dan dialah jin itu juga. Wa huwas samawat, dialah apa, langit-langit, dan dialah bintang-bintang, dan dialah al-ardun, 7 lapisan bumi itu, wa ma fiha, dan segala di antaranya. Wa huwa al-alam ad-dunyawi, dan dialah dunia, dan dialah al-alam al-ukhrawi, dialah juga akhirat. Wa huwal wujud, dialah segala kewujudan. Wa ma hawahu, dan segala yang merangkuminya. Wa huwal haq, dan dialah al-haq. Wa huwal khalq, dan dialah al-khalq. Wa huwal qadim, dia ini qadim, al-insan itu qadim. Dan wahwal hadith, dia merangkum kedua-dua sekali. Ingat tak tadi apa yang saya cakap? Dia merangkum kedua-duanya sekali. Falillahi durrum man arafa nafsa. Lepas tu dia bawa punchline lagi satu. Sesiapa yang kenal dirinya, ma'rifati iyyaha, seperti mana aku. Aku ni boleh merujuk kepada Abdul Karim Al-Jili dan boleh juga merujuk kepada Allah. Man arafa nafsahu, ma'rifati iyyaha, seperti mana aku kenal dia. Kerana bila dia kenal diri, dia sebenarnya kenal Tuhan. Nampak tak? So, statement tu sebenarnya, siapa kenal diri kenal Tuhan. Sebab apa? Sebab diri tu Tuhan. Faham tak? That is the point. Okay, dan hadis itu palsu. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati para ulama kita, para ulama hadis kita, para ulama akidah kita, khususnya dalam isu ni ulama hadis ni jaga kesahihan hadis itu. Sebab kalau tak, habis ni semua dah masuk orang ingat sahih. Tapi sampai hari ni dengan jelas, alhamdulillah, hadis-hadis Nur Muhammad itu tak boleh nak dipertahankan. Tak boleh nak dipertahankan. Bahkan ulama-ulama sufi sendiri kata tak ada. Rujuk kepada Siddiq Al-Ghumari, Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Dia kata ni maudhu' ni, hadis maudhu' yang kata awal ciptaan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dia ulama hadis. Jangan tengok saya lagi sekali. Banyak lagi sebenarnya kalam-kalam macam ni. Dan Syekh Rahimuddin Nawawi Bentani, dia ajar buku ni. Tak silap saya, dia pernah mengajar kat Malaysia. Saya tak pasti masih ajar ataupun tidak. Di Indonesia saya tak pasti. Dia mengajar dekat Masjid Sultan yang disebut tu. Saya nak serulah sebagai bukan seru Rujalil Ghaib saya nak seru kepada para ulama, para ustaz-ustaz. Saya ikan bilis ni nak seru, nak panggil. Okey. Ikan bilis Nodros ni nak panggil. Tok-tok guru pondok, kiai-kiai pesantren. Okey, tolong bangkit dan respon. Okey. Kalau nak kritik saya, kritiklah saya, tak ada masalah. Tapi awak kena respon. Dan saya ingin menyampaikan kritikan yang jujur dan ikhlas kepada anda semua. Khususnya kepada mereka-mereka yang menjawab dengan jawapan seperti ini. Ya, buku-buku macam ni, dia buku-buku tahap tinggi, ya memang dia zahirnya kufur. Tapi kami tak faham, kami orang awam. Jawapan seperti itu sangat berbahaya. Okey, jawapan seperti itu sangat-sangat berbahaya. Tolonglah, wattinu anfusakum. Okey, teguhkan pendirian kamu sendiri. Bila kamu cakap macam tu, kamu dah mengiyakan dalam masa yang sama. Kamu nak kata, ya kalam dia kufur secara zahir, tapi secara hakikat adalah tauhid tertinggi. Mereka ni awliya Allah Subhanahu Wa Taala. Anda yakin ke sebenarnya Anda berani menaruh kehidupan dunia dan akhirat anda dengan mendakwa bahawa dakwaan-dakwaan kufur mereka itu secara zahir sebenarnya adalah tauhid tahap tertinggi? Adakah anda berani berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengatakan perkara seperti itu? Risikonya sangat besar. Wallahi ya masyayikh, ya asatizah, wahai tok-tok guru pondok, wahai kiai-kiai pesantren, risikonya sangat besar. Tolonglah, beritahu saja kepada anak murid kalam kufur. Kalau kamu tak jelas, cukuplah berhenti dekat situ. Kata kalam kufur, dah. Kufur ke tak? Wallahu alam, saya tak tahu. Cakap kalam kufur. Jangan pertahan lepas tu. Kata kalam kufur lepas tu, oh mereka awliya. Awak menghentam, lepas tu awak mengiyakan dalam masa yang sama. Ini sangat-sangat berbahaya. Saya mohon periksa kembali konsep martabat 7, konsep wahdatul wujud, orang-orang seperti Hamzah Fansuri, bahkan Nuruddin Ar-Raniri juga.
kena periksa kembali. Adakah mereka ulama sebenar-benar ulama? Saya tahu banyak trigger bila saya cakap macam ni. Bila saya kata adakah mereka ulama sebenar-benar ulama, adakah mereka alim yang merangkumi semua bidang keilmuan, sehingga hadis pun awak rujuk mereka, akidah pun awak rujuk mereka, akhlak pun awak rujuk mereka. Contohlah, ada sebuah jabatan agama keluarkan artikel yang di dalamnya ada nukilan daripada kitab-kitab Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Tapi dalam kitab itu hadis-hadis yang sangat palsu. Yang memang palsu. Bila dengar pun la haula wala quwwata illa billah, macam legend mitologi Zeus, Thor punya mitologi. Kenapa rujuk dia? Adakah dia ulama hadis? Adakah dia diiktiraf keilmuan dia dalam hadis? Ini tanyalah, tolonglah. Jangan main dia alim. Alim bidang apa? Tolonglah, tolong. Be more careful. Okay? Jangan kata siapa Nodros nak bandingkan Nuruddin Ar-Raniri. Tolonglah, tak payah. Awak kan percaya saya tak wujud, kita semua tak wujud. Tak payahlah tengok saya. Tengok cermin-cermin Tuhan yang lain. Kalau kamu guna istilah cermin Tuhan, tengok ulama-ulama lain yang lebih yang jauh, yang memang ulama lah. Tengok hujah mereka. Jangan tengok. Kalau tak nak dengar saya, tak payah dengar pun. Saya dah beri rujukan, saya dah beri. Tolonglah periksa. Dan kalau saya salah baca, saya salah faham, tolong jelaskan kepada saya. Dan jelaskan kepada orang-orang yang saya dah sesatkan ni. Saya tak tahu berapa ramai yang tengok ni. Sekarang ada 322 orang tengok. Kalau betul awak rasa saya menyesatkan, awak ada tanggungjawab untuk menjelaskan. Awak tak boleh biarkan dia. Jangan. Ini bukan awak je ingat jadi ustaz, jadi ulama kerja senang. Biarkan dia merapu seorang-seorang. Nodros tak payah layan. No. Orang dengar. Some people are following. Kalau saya salah, awak ada tanggungjawab untuk betulkan saya. Ustaz-ustaz, ulama-ulama, guru-guru pondok, kiai-kiai pesantren, syekh-syekh tarikat, awak ada tanggungjawab untuk counter back my arguments. Okay? Awak ada tanggungjawab. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah merahmati sesi ini, apa yang saya sampaikan. Allah maj'al hazihil muhadarah fi mizani hasanati wa fi mizani hasanati al-mustami'in wal mustami'at, insya-Allah. Semoga Allah jadikan apa yang kita buat sekarang ni dalam mizan kita dekat akhirat. Jadi pahala kita dekat akhirat, insya-Allah. Terima kasih bagi yang mendengar, bagi yang jujur nak memahami, bagi yang belum jujur, saya doakan awak jujur. Bagi yang masih ada ta'assub, saya doakan Allah leraikan ketaksuban itu. Ustaz Az-Zikri itu siapa? Az-Zikri, wallahu alam, saya tak tahu. Okey, tak apa. Baik, dah nak pukul 11. Kita tutup di sini, insya-Allah. Awal lagi Nur Zawawi. Insya-Allah lah, kita doakan saya panjang umur. Kita adakan sesi lain, insya-Allah. Okey, bagi siapa yang ada dalam tarikat, yang ada belajar dekat pondok, belajar dekat pesantren, the least that you can do is to forward my videos to them. Kalau awak betul tergoncang dengan apa saya sampaikan, awak jadi keliru pula. Guru aku cakap lain, ustaz ni cakap lain. Kan? Sampaikan kepada mereka, forward kepada mereka dan minta mereka respon. Khususnya apa yang didakwa oleh Abdul Karim Al-Jili itu, adakah tafsiran seperti itu boleh diterima? Wallahu a'lam bishawab. Selamat malam, selamat berehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.